Nasib penduduk Kampung Sungai Baru akan terbela. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap isu pembangunan Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur. Walaupun kerajaan mungkin berhak dan berkuasa, hak dan kuasa ini perlu digunakan secara adil dan bertanggungjawab. Rakyat perlu dibela dan tidak dibuli. Saya berharap penyelesaian yang adil dapat diusahakan secara ikhlas oleh kerajaan melalui rundingan dengan pemilik tanah dan pemaju. Pemilik tidak menentang pembangunan, sebaliknya mereka ingin dilayani secara adil sebagai pemilik sah dan bukan sebagai setinggan, kata Khalid dalam satu kenyataan. Beliau mengulas keputusan Perdana Menteri yang mengarahkan agar projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru ditangguhkan untuk rundingan antara pemaju dan penduduk. Terdahulu penduduk merayu kepada Anwar supaya bercampur tangan setelah mereka diusir dari kediaman yang berpuluh tahun diduduki dalam tempoh 30 hari. Saya pernah membawa isu ini ke Parlimen apabila Akta Pengambilan Tanah 1960 diguna untuk merampas tanah dari pemilik tanpa usaha rundingan yang adil. Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, Datuk Seri Syahidan Kasim, dalam Kamar Khas Parlimen menjanjikan bahawa isu ini akan diselesaikan melalui pakej harmoni, pendekatan win-win namun amat mengecewakan, ujar Khalid. Menurut laporan media, Ketua Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Kuala Lumpur PTGWPKL mengeluarkan notis pengusiran pada 19 Disember 2022 kepada pemilik tanah Kampung Sungai Baru yang memegang pajakan selama 99 tahun walaupun ramai daripada mereka masih mempunyai 57 tahun lagi. Pengambilan tanah Kampung Sungai Baru melibatkan 67 unit rumah teres dan 14 blok pangsapuri merupakan sebahagian daripada proses pengambilan tanah yang bermula pada 2016. Difahamkan 37 pemilik rumah teres tidak bersetuju dengan kadar pampasan tetap RM400 sekaki persegi, manakala baki 27 penduduk bersetuju. Pemilik terus dibuli dan Akta Pengambilan Tanah 1960 telah digunakan untuk merampas tanah mereka di tengah bandaraya Kuala Lumpur ini dengan dijanjikan pampasan yang terlalu rendah. Pemilik dibuli oleh kerajaan PNBN ketika itu. Oleh kerana pemilik adalah Melayu, maka dianggap mereka boleh diperlakukan sesuka hati oleh kerajaan Melayu Islam. Amat jelas kerajaan Melayu Islam PNBN pada ketika itu hanya bercakap tentang Islam dan Melayu tetapi menindas rakyat Melayu, kata Khalid. Beliau mengharapkan kerajaan perpaduan yang dipimpin Pakatan Harapan dapat mengasaskan satu budaya politik baru di mana kerajaan membela rakyat secara adil dan prihatin, tidak lagi membuli rakyat demi keuntungan golongan kaya. Untuk rekod, ketika Khalid memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, Kerajaan Pakatan Harapan menawarkan RM1,000 sekaki persegi untuk penduduk Kampung Baru yang terletak bersebelahan dengan Kampung Sungai Baru. Malah, kata Khalid, Datuk Seri Najib Razak pernah mempelekehkan tawaran beliau itu dengan berkata tanah yang terletak di sebelah Kampung Baru bernilai RM3,000 sekaki persegi. Apabila pemaju menawarkan penduduk Kampung Sungai Baru hanya RM400 sekaki persegi dan Akta Pengambilan Tanah 1960 digunakan untuk merampas harta mereka, apa mereka lakukan? Mereka usir penduduk dari rumah kediaman mereka. Wujud rancangan membentuk kerajaan campuran Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional, GPS dan GRS tidak menjadi kenyataan. Justru, penduduk Kampung Sungai Baru masih ada harapan untuk mendapat pembelaan. Takkan hanya orang kaya sahaja yang berhak untuk menjadi penghuni bandaraya, sementara rakyat Marhain terpinggir semakin jauh daripada arus pemodenan. Justru naratif pemimpin Perikatan Nasional bahawa Pakatan Harapan anti Melayu adalah karut dan fitnah semata-mata.